Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk haba. Seperti biasa, marilah kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan maksud suhu dan haba, menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk melihat perubahan suhu apabila ais dipanaskan, menentukan takat beku dan takat didih air dengan menjalankan aktiviti. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan apabila kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti. Okey, kita tengok kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan ni adalah apa yang dapat kamu kuasai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid-murid berjaya menyatakan maksud haba dan suhu serta menentukan takat didih dan takat beku air. Okey, memandangkan kita dalam musim PKP, okey, kita melaksanakan PDPR, so kita tak dapat nak menjalankan aktiviti yang sepatutnya kita jalankan untuk tajuk ini. Apakah yang menyebabkan kita rasa panas? Okey, murid-murid, cuba kamu buka buku teks muka surat 145. Okey, tengok gambar yang terdapat pada muka surat tersebut. Cuba jawab soalan. Apa yang menyebabkan kita rasa panas? Suhu atau haba? Okey, apa perbezaan antara suhu dan haba? Okey, jom kita tengok. Jangan risau. Okey, murid-murid, kita tengok. Haba ialah satu bentuk tenaga. Okey, ingat. Kita dah belajar masa tahun 4, tajuk tenaga. Okey, haba merupakan salah satu daripada bentuk tenaga yang kita belajar pada tahun 4. Haba adalah suatu bentuk tenaga yang boleh dipindahkan. Maknanya satu benda akan jadi panas bila benda itu terima haba dan akan jadi sejuk bila benda itu kehilangan haba. Contoh yang paling mudah, air yang kita masak jadi panas, kan? Tapi dia panas apabila dia menerima haba. Haba kita masak air, kan? Sama ada kamu masak air di atas api ataupun kamu gunakan cara elektrik. So, bila air tu menerima haba, dia akan menjadi panas. Okey. Bila kita biar pula air tu di atas meja, lama kelamaan air tu akan menjadi sejuk. Okey, tak panas. Kenapa? Sebab air tu dia kehilangan haba. Okey, suhu pula. Kita tengok suhu. Okey, suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan. Suhu ni pula adalah tahap panas yang diukur. Haba tadi kita rasa panas. Tapi suhu ni ialah tahap panas dia tu. Berapa yang boleh diukur. Okey, kita ukur suhu ni
dengan menggunakan termometer. Nanti kita tengok termometer macam mana. Okey. Unit untuk suhu ni adalah darjah Celsius. Kamu boleh buka buku teks muka surat 146, okey, untuk baca penerangan yang lebih lanjut lagi. Okay, seterusnya kita tengok pengenalan kepada termometer. Ni cikgu cakap tadi. Okey, termometer ialah alat yang digunakan untuk menyukat suhu. Okey. Cuba kamu tengok pembaris. Pembaris ataupun pita ukur kita guna, kita nak sukat apa? Kita nak ukur panjang ataupun jarak. Alat yang digunakan untuk sukat ataupun ukur panjang ataupun jarak adalah pembaris dan pita ukur. Tapi untuk suhu kita gunakan termometer. So termometer ni unit yang kita guna untuk ukur suhu ialah darjah Celsius. Unit piawai dia darjah Celsius. Okey. Tapi kita ada unit yang lain. Unit Fahrenheit tu nampak. Cikgu dah letak dalam slide tu. Okey, unit Fahrenheit ni biasanya kita guna untuk menyukat suhu persekitaran. Biasa Fahrenheit ni kita guna, orang guna di negara-negara yang sejuk, yang ada musim sejuk, yang ada salji tu. Okey. Untuk darjah Celsius ni kamu tengok dekat slide, simbol dia, okey, bulat kecil ke atas dan huruf C besar. Manakala simbol untuk Fahrenheit itu pula gunakan bulat kecil di atas dan huruf F yang besar. Sudah murid-murid? Okey, itu caranya. Macam panjang kita guna cm, mm, meter, kilometer kan. Untuk suhu kita guna tu darjah Celsius dan Fahrenheit. Okey. Dalam termometer tu cuba kamu tengok, okey. Pada muka surat 147. Dalam termometer tu kita nak baca suhu tu diletakkan cecair. Tengok sana. Okey. Cecair alkohol ataupun menggunakan cecair merkuri. Okey, alkohol adalah yang berwarna merah. Okey, merkuri pula cecair dia berwarna silver. Okey, kamu boleh tengok, kamu boleh cari gambar termometer ni menggunakan internet. Nanti kamu search lah dalam Google. Okey. So, bila suhu bahan yang kita ukur tu turun, maka aras cecair tadi, cecair alkohol ataupun merkuri tadi, dia akan turun. Maksudnya cecair yang dalam termometer tu dia mengecut. Disebabkan kehilangan haba. Sebaliknya, okey, bila suhu bahan satu bahan tu meningkat, aras cecair alkohol ataupun merkuri tadi dia akan naik. Dalam termometer tu dia akan naik. Disebabkan cecair tadi mengembang kerana haba yang meningkat. Jelas? Baik. Seterusnya, cara menggunakan termometer. Okey, kalau di sekolah kita belajar tajuk ni, kita akan terus buat aktiviti.
Tetapi memandangkan kita melaksanakan PDPR, so tak dapatlah kita nak menjalankan aktiviti. So cikgu akan mengajar cara menggunakan termometer. Okey. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 47 lagi. Okey. Okey, cara kita nak menggunakan termometer. Yang pertama, tengok pada gambar tu kita kena sediakan bahan lah. Kalau di makmal kita sediakan bahan dengan menggunakan bikar macam dalam gambar tu. Okey. So, pastikan bikar kita tadi kita letak di atas permukaan yang rata. Jangan sengit. Nanti bikar tu akan terbalik. Okey, yang kedua. Ambil termometer, kita pegang termometer tu secara menegak. Macam dalam gambar yang kedua. Okey. Dan yang ketiga, masukkan termometer dalam bikar yang kita dah isi bahan tadi. Kalau dalam gambar ni kita isi dengan air. So kita masukkan termometer tadi ke dalam air. Tetapi ingat, masa kita letakkan termometer masukkan termometer ke dalam air tadi, pastikan berbuli termometer ataupun hujung termometer tadi tu tak kena pada dasar bikar tu, tak kena lantai bikar tu. Maksudnya kita pastikan termometer tu bila kita masukkan dalam air tu, pastikan dia bergantung. Bawah hujung dia tu yang dalam air tu tak kena pada dasar bikar. Okey, dan yang terakhir, kita tunggu beberapa ketika. Tengoklah pada termometer tu, cecair yang ada dalam termometer tu bergerak. So kita kena tunggu sampai dia berhenti bergerak. So bila cecair dalam termometer tu dah berhenti bergerak, kita tengok aras cecair tadi di mana. Kita laraskan mata. Laraskan ni maksudnya apa? Kita selarikan mata kita dengan aras cecair dalam termometer tu berhenti di mana. So kita panggil aras tu kita panggil meniskus. So bila kita tengok di mana aras tu berhenti, kita tengok pada meniskus tu berada di mana. Kan ada suhu penyukat dia, ada nombor di situ. So itulah suhu air yang kita ambil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana menggunakan termometer dengan cara yang betul. Yang pertama, letakkan ataupun pegang batang termometer secara tegak. Seperti ini. Letakkan termometer ke dalam air. Tunggu sehingga aras merkuri berhenti bergerak. Okay, jangan menyentuh dasar bikar ya. Yang ketiga, laraskan kedudukan mata pada meniskus merkuri dan kita mula membaca bacaan suhu. Ya, saya dah dapat bacaan suhu air ini, iaitu 27 darjah Celsius. Okay, sekarang kita tengok cara mengambil bacaan termometer. Tadi cara nak guna. Sekarang kita nak belajar cara kita nak baca termometer tu macam mana. Okay, murid-murid boleh buka buku teks semua. Tengok muka surat sebelah 148. Yang pertama, ingat lagi cikgu sebut tadi di sebelah sana, meniskus. Meniskus tu apa? Okey.
Meniskus ni adalah aras melengkung. Aras lengkung cecair dalam termometer tu. Okey. So, untuk bacaan suhu pada termometer, kita kena tengok aras meniskus lengkung cecair dalam termometer tu pada skala termometer. Skala ni nombor-nombor lah pada termometer tu. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Tengoklah skala yang terdapat pada termometer tu. So, untuk nak membuat bacaan tu dengan tepat, mata kita perlu selari ataupun tadi selaras dengan skala pada aras meniskus termometer berhenti tu. Okey. Kita tak boleh tengok daripada atas ataupun daripada bawah. Bacaan kita tak akan tepat. Akan jadi ralat. Ralat ni maksudnya tak betul lah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok perubahan suhu, iaitu takat beku dan takat didih air. Okay, sekarang tengok muka surat 150. Apa yang dapat kita simpulkan daripada cerita ni? Kamu tengok muka surat 150, ada cerita ni, kamu baca ni. Agak-agak kamu apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama apa? Yang pertama, takat beku air adalah pada suhu 0 darjah Celsius. Maksudnya kalau suhu tu 0 darjah Celsius, air akan jadi beku. Sebab tu kita punya peti sejuk kan, yang tingkat atas tu, freezer tu, dia sejuk. Sebab tu bila kita letak air dalam bekas ais tu, dia akan jadi ais ketul. Sebab suhu dalam freezer tu mencapai suhu 0 darjah Celsius ataupun lebih kurang daripada 0 darjah Celsius. Maksudnya 0, -1 dan seterusnya. Bila sampai je suhu tu 0, air akan jadi keras, akan beku. Kalau suhu dia -10, -30, maksudnya lagi sejuk, lagi cepatlah air tu membeku. Jelas? Itu yang pertama. Yang kedua, tengok yang kedua ialah suhu biasa air ialah pada 26 darjah Celsius. Maksudnya ais ketul tadi bila dah melebur, bila dah cair, semua sekali dah cair jadi air, dia punya suhu pada 26 darjah Celsius. Okay, yang ketiga ialah tengok hujung sekali dalam cerita tu, takat didih. So takat didih air pula pada suhu 100 darjah Celsius. Maksudnya kita letak air tu, kita buka api. Bila kita buka api, haba daripada api tu akan meningkatkan suhu air dalam bikar tu. Bila suhu air dalam bikar tu sampai kepada 100 darjah Celsius, maka air tu akan mendidih. Mendidih tu jadi macam mana? Dia jadi menggelegak. Air tu jadi menggelegak. Dia keluar belon-belon, buih-buih. Itu maksudnya mendidih. Jelas semua? Okey, kesimpulan dia adalah ais berubah menjadi air apabila suhu semakin meningkat. Maksudnya ais kita bawa keluar daripada tempat sejuk. Dalam tempat sejuk, suhu tu turun. Bila kita bawa keluar daripada tempat sejuk, kita letak dekat tempat
yang biasa ni. So suhu daripada sejuk tadi kita pindahkan keluar, dia jadi suhu semakin meningkat. Bila semakin meningkat, ais yang beku tadi dia akan mula cair lah. Sebab air dia akan beku pada suhu 0 darjah Celsius. Bila dia naik 1, 2, 3 seterusnya, suhu tu bila naik daripada 0 darjah Celsius, maka ais yang beku tadi, air yang dah beku tadi, dia akan mula cair, dia akan mula melebur. Lepas tu bila dah jadi air semua kan, ais tadi dah cair jadi air. So air tu bila kita panaskan pula, kita cucuk api, kita panaskan pula, suhu akan meningkat. Sebab tadi daripada tempat sejuk kita letak di luar, dia dapat haba, so dia jadi cair. Tapi bila dia dah sampai pada suhu 26 kan, suhu biasa tu 26, maksudnya dia sama dengan suhu sekitar. So bila dia sama dengan suhu sekitar tak jadi apa. Tapi bila kita tambahkan api pula, so air tadi diberikan suhu air tadi jadi meningkat sebab kita tambah api. So bila kita tambah api, suhu dia meningkat bila sampai 100 darjah Celsius, maka air tadi akan mendidih. Okay, so itu maksud takat beku dan takat didih. Takat beku ialah apa? Suhu pada termometer berada pada skala 0 darjah Celsius. Takat didih pula, suhu pada skala termometer berada 100 darjah Celsius. Jelas semua? Baik. Okey, sekarang kita tengok haba mengalir. Maksud haba mengalir ni apa? Haba ni dia boleh berpindah lah. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 152. Tengok gambar yang ada pada muka surat tersebut macam dalam slide cikgu sekarang ni. Okey. Okey, kalau kita tengok haba dari air panas yang digunakan untuk bancuh air teh tu. So haba daripada air panas tu dia akan mengalir ke sudu. Lepas tu sudu menjadi panas. Sebab tu bila kita bancuh, kita pegang sudu tadi, bila kita nak bancuh air kan, buat air teh ke, nak buat air Milo ke, kita nak bancuh apa, kita akan rasa sudu tu panas. Maksudnya haba pada air yang baru dimasak tadi, dia mengalir ke sudu. Sebab tu bila kita pegang sudu pula, kita terasa sudu tu panas. Okay. So kita rasa hangat lah. So haba tadi mengalir daripada air ke sudu. Kemudian haba dari sudu pula akan mengalir ke tangan. Maksudnya haba daripada air dah pindah ke sudu. Sudu tu jadi panas. So bila sudu tu jadi panas, kita pegang. So haba daripada sudu tadi akan mengalir ke tangan kita pula. So tangan kita pun akan jadi panas juga. Sebab tu kalau kamu pegang benda yang panas, kamu akan tiup balik tangan kamu tu. Betul tak? Sebab haba pada benda yang panas tadi yang kamu pegang tadi, dia berpindah, dia mengalir kepada tangan, kepada jari kita. Kita rasa panas, sebab tu kita akan tiup. Jelas? Okay. So ini menunjukkan bahawa haba tadi adalah satu bentuk tenaga, dan tenaga haba ni boleh mengalir daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Maksudnya benda panas, haba tu dia akan pindah ke benda sejuk. Air panas tadi, air tu dah panas sebab baru lepas masak. Sudu tadi kita tak masak sekali dengan air, dia sejuk. So bila kita masukkan sudu dalam air yang panas tu, lama-lama sudu tu akan jadi panas. Nampak? So haba pada air tu dia akan mengalir ke
sudu. Sudu tu sejuk. So sudu tu jadi panas. So bila sudu tu panas, tangan kita ni tak panas. Kita pegang sudu tadi. Bila kita pegang, kita rasa panas. So haba pada sudu tadi, dia pindah pula ke tangan kita. Okey. So macam mana? Macam mana air teh yang panas tadi tu boleh jadi sejuk pula? Tadi dia mengalir kan? Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok gambar rajah tu, air teh panas, okey, budak murid tu dia tak minum terus. So dia biarkan dulu untuk biar air teh tu sejuk. So macam mana teh tu boleh sejuk? Konsep yang sama, iaitu haba dari tempat yang panas dia akan bergerak ke tempat yang sejuk. So untuk yang ini, bila dibiarkan air teh yang panas tu, haba yang panas tadi daripada air teh yang baru dibancuh tadi akan mengalir juga, tapi dia mengalir ke persekitaran. Maksudnya air dalam cawan tu panas, persekitaran tak panas. So haba tu dia mengalir keluar daripada cawan tadi ke persekitaran. Sebab persekitaran ni sejuk. So dia keluar sampailah tak panas dah. Haba tadi dah habis dah daripada air teh yang dibancuh tadi. So air yang panas tadi akan jadi sejuk lah. Okey. Jelas murid-murid? Baik. Okay. Kita tengok. Tamatlah pembelajaran kita pada minggu ni, bahagian pertama, tajuk haba. So kita tengok tugasan. Okay, tugasan yang pertama, buat nota. Okey, buat nota tajuk yang kita belajar pada hari ini dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Okey, cikgu tak nak kamu buat dalam bentuk karangan salin panjang-panjang, tak mahu. Okey, nota kamu kena ada 4 perkara ni, definisi haba dan suhu. Lepas tu terangkan sikit berkaitan dengan termometer. Okey, dan perlu ada takat beku dan takat didih. Dan haba mengalir, maksudnya kebolehan haba untuk mengalir. So dalam nota ni, satu nota ni kamu buat pecah kepada tempat ni. Okey. Untuk nota seperti biasa cikgu dah maklumkan, untuk nota buat dalam buku Sains 1. Okey, bila dah siap nota kamu, ambil gambar dan hantar gambar bukti. Kerja dah siap, hantar kat cikgu. Hantar menggunakan link yang cikgu sediakan. Dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu, ada link cikgu bagi. Lepas kamu dah ambil gambar, kamu klik pada link tu, kamu submit gambar kerja kamu masuk di situ. Okey. Okey, tugasan yang kedua. Okey, cikgu nak kamu semua lukis semula termometer seperti pada muka surat 146, tak silap cikgu. Okey. Dan cikgu nak kamu lukis cara mengambil bacaan termometer seperti pada muka surat 148. Tu cikgu dah tunjuk gambar, dua gambar tu. Itu yang kamu kena lukis semula. Okey. Gunakan untuk tugasan 2 ni, cikgu nak kamu guna buku Sains 2. Macam tadi juga, bila dah siap, kamu ambil gambar dan hantar gambar tu menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Kelas murid-murid, cikgu haraplah kamu dapat melaksanakan tugasan yang diberikan.
Okey, itu saja cikgu rasa sesi PDPR kita untuk minggu ni. Okey. Cikgu mohon kerjasama pada semua orang. Okey, tolong ikut sesi pembelajaran kita, mengikut jadual yang telah diberikan. Okey, dan hantar tugasan yang cikgu bagi tu. Lambat tak apa, asal buat dan hantar. Tapi maklumkan pada cikgu, saya tak sempat nak buat tugasan sekian-sekian, saya akan hantar lambat sikit. Okey, maklum tak apa. Sebab ramai kelas kamu ni, ramai lagi yang tak hantar tugasan pada cikgu. Kita dah berapa kali kelas dah. Okey, cikgu minta sangat-sangat Itu saja sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Sekian, sehingga kita bertemu lagi pada lain masa. Assalamualaikum.